salah satu amalan yang dibiasakan dilakukan oleh orang-orang salihin sebelum kita, yaitu al-wara'. Sifat al-wara' adalah merupakan salah satu sifat yang ada pada orang-orang salihin. Bahkan di tariqat ahlillah, orang-orang salihin, orang-orang yang daripada para ulama salihin, daripada madrasah Hadramut, mereka membina jalan mereka menuju kepada Allah. Salah satu rukun di dalam menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-wara'. Apakah maksud al-wara'? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal halal bayyin wal haram bayyin. Perkara yang halal ni sebetulnya dah jelas, dan perkara yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihat, wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara perkara yang halal dan perkara yang haram ada perkara yang dinamakan syubhah. La ya'lamahunna kathirun minan nas. Banyak manusia tak tahu, susah nak predik benda ni. Di antara kedua ni, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Tapi barang siapa yang menjaga dirinya, menjauhkan dirinya daripada perkara yang meragukan, syubhat ni perkara yang meragukan, maka dia telah menyelamatkan agamanya, menyelamatkan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang membiasakan diri terjatuh di dalam perkara yang syubhah, perkara yang meragukan, waqa'a fil haram. Ada dua makna di sini, dia akan jatuh di dalam perkara yang haram ataupun akan ditarik sampai kepada perkara-perkara yang haram. Karra'i yar'a haulul hima, seperti pengembala kambing yang sedang mengembala kambingnya di tempat dilarang, kawasan dah dilarang dekat, dia pun duk jaga kambingnya. Yushiku ayyuqa fi, boleh jadi terlepas kambing tersebut masuk ke dalam tempat yang dilarang. Dah pergi kat dekat tempat yang dilarang, masuk kepada tempat yang dilarang. Ala wa inna kullu malik likulli malikin hima, ala wa inna himallah maharimuh. Sesungguhnya bagi setiap raja itu ada tempat yang menjadi suatu tempat yang perkara yang diharamkan untuk pergi di kawasan tersebut. Kawasan yang bahaya untuk kita duduk dekat kawasan tersebut. Yang kawasan bahaya di sisi Allah adalah perkara yang haram. Perkara yang haram adalah kawasan yang bahaya. Maka dengan itu jangan diberitahu oleh ulama, apabila kita melakukan dosa, kecil ke besar ke, segala dosa itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam dosa itu adanya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan melakukan dosa selalunya adalah orang yang tidak wara'. Orang yang wara' adalah orang yang berhati-hati, orang yang berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga, orang yang berhati-hati. Dan wara' ini, hadirin dan hadirat, bukan sahaja terletak pada makanan. Kadang orang fikir wara' ini hanya bab makanan. Nah, betul, makanan ni salah satu penting. Kita pergi ke dalam tempat restoran mana, kita tanya halal ke tak halal, benda tu kita kena tanya. Hatta banyak kali kita cek dan sebagainya. Bahagian daripada ibadah yang besar yang kita lakukan, iaitu wara' yang ada pada diri kita. Kalau kita tak peduli, entah ada minuman itu dan sebagainya, entah haram masuk dan sebagainya, kata ulama salihin, kalau dia tak peduli apa yang masuk ke dalam badannya, maka Allah pun tak peduli nak campak dia ke dalam neraka mana. Tak peduli apa yang dia masuk. Bahkan orang-orang salihin berkata, kalau dia makan perkara yang haram, makanan-makanan yang haram ataupun makanan-makanan yang syubha, boleh jadi ada haram di dalamnya. Perkara yang haram ini apabila dah masuk di dalam jasadnya, sya'at am abad, mahu ataupun tak mahu, jasadnya akan melakukan dosa, akan melakukan perkara yang haram. Maka itu kita kadang-kadang tanya diri kita, kenapa kadang-kadang kita masih nak melakukan dosa? Boleh jadi rezeki halal kita, adakah puncanya rezekinya daripada rezeki halal? Adakah kita keluarkan zakat ataupun tidak? Benda-benda itu kita tanya. Kita kena cek tengok bahagian daripada wara' kita. Adakah kita pernah keluarkan sedekah, keluarkan zakat? Entah ada orang yang diperlukan, kita tak pernah keluarkan dan sebagainya. Takutnya kita bersumber wang daripada wang yang haram. Orang-orang yang kerja kadang subhanallah pegang minuman keras dan sebagainya. Perkara-perkara syubha, perkara-perkara yang haram masuk rezeki kepada kita akan menjadi sebab sya'at am abad masuk melakukan perkara yang haram. Tapi kalau sumber daripada rezeki yang pure halal, mahu ataupun tak mahu, kata ulama, jasadnya pasti akan melakukan ketaatan kepada Allah. Mahu ataupun tak mahu, pasti akan melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan itu dulu orang-orang salihin, mereka kadang-kadang makanan pun mereka mahu makan apa yang ada di belakang rumah. Sembelih mereka makanan sembelih ayam sendiri, kambing sendiri, apa yang boleh mereka buat, semua benda-benda yang sendiri mereka tahu, bersumber daripada satu persatu. Maka dengan itu hadirin dan hadirat, ini al-wara' bermakna kita berjaga-jaga. Mata
Apabila kita cuba melihat mungkin di dalam YouTube ke, di dalam apa ke, boleh jadi kita tak tengok perkara yang haram, tetapi kita nak tengok perkara-perkara yang nak menarik kita perkara yang haram. Itu kita kena jaga-jaga. Kita dah tengok satu benda, kita tengok, Masya Allah, ini movie ni tak apalah, tak berapa ada haram sangat, adalah mungkin benda-benda yang aurat dan sebagainya, akhirnya mahu tak mahu sampai kepada tempat yang haram. Maka dengan itu al-wara' adalah berjaga-jaga. Daripada segi rezeki ke, daripada segi mata pandangan kita, apapun itu kita perlu berjaga-jaga. Hatta tempat pun, kawasan itu kita tahu kawasan orang melakukan dosa dan maksiat, kalau boleh kita jangan dekati tempat tersebut. Karena apa? Takut menjadi sebab menarik kita kepada perkara-perkara yang haram. Wal'iyadzubillah. Diceritakan sifat waraknya orang-orang salihin dahulu. Mereka apabila mempunyai amanah dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah seorang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini kerja dengan seorang kaya. Kerja jaga pohon apple. Jaga macam buah lah, buah apple ke buah apalah, ladang kepunyaan si pemilik raja ni, pemilik si orang kaya ni. Maka satu hari orang kaya ni, dia dah kerja dah lama dah, bertahun-tahun dah kerja. Maka datanglah si orang kaya ni beritahu, "Wahai fulan, yang kerja ni, tolong ambil kat aku satu buah yang manis." Oh my God. Dia pun ambil satu buah, dia bagi. Dia petik, dia makan orang raja, orang kaya ni. Makan-makan, masamnya aku tadi bagi tahu kepada engkau buah manis. Kata, aku tak tahu manis dan masam. Kata, engkau dah duduk sini bertahun-tahun, takkan kau tak pernah rasa satu buah pun? Dia kata, bertahun-tahun aku tak pernah rasa satu buah pun, aku tak pernah rasa. Amanah, warak di sini. Ambil gaji, ada gajinya, tetapi benda ini benda yang bukan miliknya. Boleh saja dia nak ambil, kan? Kadang-kadang subhanallah, kita makan dekat restoran ke, entah mamak tu ke, kira ke duit entah cukup entah tak cukup, kadang-kadang dia lupa kira, alhamdulillah hari ni rezeki dia cakap. Subhanallah, dari mana-mana rezeki dia kata. Ini perkara yang haram, wal'iyadzubillah. Dia bawa balik pula kadang-kadang makanan, Masya Allah, beratur panjang. Dia tengok kanan kiri, nampak orang pun tak jaga, ya khair, dia mau masuk dalam kereta terus dengan nasi, dengan kari, dengan ayam, dia bagi kepada keluarga dia, wala ada orang cek, wala ada apa. Perkara yang haram kita bagi. Banyak kita dengar kadang-kadang, subhanallah, pergi dekat mall, kadang-kadang mungkin ada yang tak di-scan oleh orang tu. Bukan kita lah pergi bagi tahu, ini tak scan. Tak apalah, ni rezeki ni. Rezeki yang daripada Allah, dia tak nampak, dia tak scan, khalas. Benda tu kita punya lah. Daripada mana? Kalau ada sifat warak, kita akan takut. Dahulu orang-orang salihin dahulu, dan satu ketika disebutkan salah seorang salafus salih, perjalanan jauh, duit dia terjatuh kat tengah jalan. Dia dah jalan punya jauh dah, satu hari punya perjalanan jalan. Dah sampai di rumah, dia tengok, duit ni tercicir dekat satu kawasan. Dia pun patah balik, all the way sampai di tempat tersebut. Dia tengok ada duit, dia nak ambil tak jadi. Kita boleh jadi ada orang lain jatuhkan duit juga kat sini. Entah bukan duit aku, dia berkata, entah duit aku dah ada orang lain nak ambil ke, ini duit orang ke, tak tahu siapa punya. Dengan sifat waraknya tadi itu, dia tak jadi ambil. Dia tak jadi ambil, patah balik. Inilah warak, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Warak inilah ada pada orang-orang salihin. Sayyidatina Aisyah berkata, innakum taghfulun, kalian berada di dalam keadaan lalai, tak tahu salah satu ibadah yang paling mulia di sisi Allah, iaitu al-warak. Tak sampai orang-orang salihin kedudukan yang tinggi kecuali melalui jalan warak tadi. Sebelum nak sampai kepada zuhud, dia mula dengan pintu warak dulu. Kalau dah ada berjaga-jaga, baru kita cakap bab zuhud. Zuhud ni kadang orang tak faham, orang fikir zuhud ini tinggalkan semua harta benda macam tu. Itu bukan zuhud. Zuhud ni daripada hati. Apabila di dalam hati ada tadi berjaga-jaga, takut kerana Allah, automatically slowly akan sampai kepada zuhud. Zuhud hati juga. Zuhud ni sifat hati, hadirin dan hadirat, bukan luaran. Ada orang kaya tapi dia zuhud. Ada orang yang mempunyai segalanya tetapi dia zuhud kerana hatinya hanya memikir tentang akhirat sahaja. Tetapi orang-orang yang warak ini adalah permulaan untuk nak pergi kepada jalan zuhud. Mereka adalah orang-orang yang berhati-hati. Maka dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, warak ini akan membimbing hati kita untuk menjadi orang yang ikhlas, untuk menjadi orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita angkat tangan dan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan berkat kita duk hadir majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita sifat-sifat yang ada pada orang-orang salihin, menjadi sebab kita semakin ikhlas dalam kehidupan kita, semakin jujur di dalam kehidupan kita,
sehingga kita dikumpulkan kelak bersama orang-orang salihin juga birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al minna syaqiyyan wala mahruman wala matrudan birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Kita berzikir sedikit dengan niat moga-moga Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita, kurniakan keikhlasan kepada hati kita, kurniakan cahaya kejujuran kepada hati kita birahmatika ya arhamar rahimin. Faqul jami'an ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah.